Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mohon keberkatan majlis, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Amma ba'd. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini dapat lagi kita meneruskan majlis ilmu kita. Duduk di antara maghrib dengan isya ini untuk sama-sama kita bermunaqasyah, berbincang, sama-sama kita membaca buku Fitnah Kubur dan Pertanyaan Dua Malaikat ke surat 184. Fitnah Kubur dan Pertanyaan Dua Malaikat. Alhamdulillah. Kata tuan kitab ini memulakan tajuk Fitnah Kubur dan Pertanyaan Dua Malaikat. Telah banyak hadis mutawatir yang menegaskan tentang fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat. Kita biasa dengar biasanya tentang azab kubur, tentang soal munkar dan nakir. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan tajuk Fitnah Kubur dan Pertanyaan Dua Malaikat. Kata telah banyak hadis mutawatir yang menerangkan, menegaskan tentang fitnah kubur. Hadis mutawatir kita fahamlah, iaitu hadis yang memiliki banyak sanad. Mustahil perawinya berdusta atas Nabi SAW, sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada ramai orang. Hadis mutawatir menegaskan tentang fitnah kubur. Fitnah kubur ni bolehlah kita definisikan antara lain yang disebut iaitu azab kubur, tentang ujian-ujian yang ditempuh di alam barzah. Begitu jugalah dengan pertanyaan dua malaikat yang dipanggil munkar dan juga nakir. Banyak hadis mutawatir yang menegaskan, yang menyebut tentang fitnah kubur dan juga pertanyaan dua malaikat, munkar dan nakir. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari beberapa orang, antaranya ramai ini disebut daripada Anas, hadis daripada Barra,
hadis Tamim Ad-Dari, Bashir ibnu Al-Kamal, hadis Thauban, Jabir ibn Abdullah, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian Mubadah bin Samit, Huzaifah dan Damrah ibn Habib, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Uthman bin Affan, Umar bin Al-Khattab, Amru ibn As, Mu'adh bin Jabal, Abu Umamah, Abu Ad-Darda, Abu Rafi', Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Qatadah, Abu Hurairah, Abu Musa, Asma dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya ramai yang meriwayatkan hadis tentang fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat, ya. Baik. Kita ambil yang pertama. Yang pertama hadis daripada Anas radhiyallahu an, bermaksud Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang lainnya melalui Qatadah. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba telah dimasukkan ke dalam kubur dan orang-orang yang menghantarnya telah kembali pulang, ya, pasti dia akan mendengar suara mereka. Ini biasa kita dengar, ya, bila biasa kita dengar hadis ni, bila orang dah sembuh dah balik, nanti akan datang dua malaikat, ya. Disebut dalam hadis ni, hadis mana? Hadis Anas, ya. Kemudian datang kepadanya dua malaikat yang berkata kepadanya siapa? Kepada jenazah, kepada mayat, ya. Bagaimana pendapatmu mengenai orang ini? Siapa? Menurut Ibnu Al-Mardawi, pertanyaan itu berbunyi, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang berada di hadapan kalian yang dipanggil dengan nama Muhammad ini? Bila kita masuk dalam kubur nanti, orang yang menghantar kita, saudara mara kita dah kembali ke rumah. Pada ketika itu kita mendengar tapak kaki mereka balik, ya. Pada ketika itu datanglah dua para malaikat, lalu ditanya kepada kita, dia soal kepada kita berdasarkan hadis Anas ini, apakah fitnah kubur yang pertama? Datangnya dua malaikat, dia bertanya tentang apa? Bagaimana pendapatmu mengenai orang ini? Siapa? Yang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jika dia orang yang mukmin, dia akan berkata, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita lidah kefasihan, ya. Ketika kita dijawab disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditunjukkan kepada kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kenal Nabi, kita dapat jawab dengan lidah yang fasih. Itu bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan juga Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat bagimu di syurga. Lalu dia pun melihat keduanya, yakni tempat di neraka dan di syurga. Berkaitan dengan hadis di atas, Qatadah mengatakan, disebutkan kepada kami bahawa diluaskan kubur bagi orang itu 70 depa. Ni depa kan? 1 depa, 2 depa, 70 depa diluaskan kubur orang mukmin tadi. Dan di dalamnya dipenuhi dengan warna hijau. Kenapa hijau? Kerana ia adalah raudhah, taman daripada taman syurga. Sedangkan bagi orang yang munafik dan kafir, ini kita bimbang ni, kita yang ma'yazubillah min zalik, daripada kita ni termasuk daripada golongan munafik. Kafir tak termasuklah, tapi kita bimbang termasuk diri kita ini golongan munafik, ya. Akan dikatakan kepadanya, siapa? Orang munafik dan orang kafir. Akan dikatakan kepadanya, bagaimana pengakuanmu mengenai orang ini? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia akan menjawab, tidak tahu, aku mengakuinya sebagaimana orang-orang mengakuinya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan tidak mengerti. Dia pun dipukul dengan palu yang berbuat dari besi, dan kerananya dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu selain jin dan juga manusia. Kubur tu nampak tenang saja kan, nampak aman damai saja di atasnya, tetapi di bawahnya wallahu alam. Inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik
Yang pertama tentang apa? Fitnah kubur. Yang pertama, bila masuk je dalam kubur, datang malaikat bertanya tentang perihal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat jawab, alhamdulillah, kita akan diluaskan kubur kita. Tak dapat jawab, maka bersedialah kita dengan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi daripada hadis Anas, dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Ini fitnah kubur. Anas menyebut yang kedua, apabila seseorang mukmin telah dimasukkan ke dalam kuburnya, akan datang kepadanya malaikat yang bertanya. Dua orang malaikat akan datang bertanya, apa yang telah engkau sembah? Yang tadi itu, yang hadis pertama tadi tanya tentang apa? Tentang lelaki ini. Siapa lelaki ini? Okey. Kemudian hadis yang kedua ni sebut apa? Daripada Anas, apa yang kamu sembah? Ini soalan pertama. Jika Allah memberikan petunjuk kepadanya, dia akan menjawab, aku menyembah Allah. Mudah-mudahan lidah kita fasih menjawab. Radhi, sebab tu kita sentiasa baca pagi dan petang kan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama, Nabi juga sebagai Nabi dan Rasulku. Dia akan menjawab, dia adalah. Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai orang ini? Soalan yang kedua, bagaimanakah pendapatmu mengenai orang ini? Dalam kurungan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, siapa dia? Orang mukmin. Dia adalah hamba sekaligus Rasulullah. Lidah orang mukmin akan menjawab dengan fasih. Setelah itu, tiada lagi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dua soalan itu je. Apa yang kamu sembah? Dapat jawab Allah. Siapa lelaki ni? Nabi Muhammad. Dua soalan itu saja yang disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu tidak ada lagi pertanyaan diajukan kepadanya. Selanjutnya dia dibawa ke tempat tinggalnya di neraka, lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu di neraka, tetapi Allah melindungi dan menyayangi sehingga dia menggantikannya dengan tempat tinggal di syurga. Setelah itu dia berkata, biarkan kami pergi untuk memberitahu keluargaku. Dia nak bagi tahu ahli keluarga dia yang masih hidup, nak bagi tahu. Lalu dikatakan kepadanya, tinggallah di sana. Tak dibenarkan, tinggallah di sana. Sementara apabila orang kafir telah dimasukkan ke dalam kubur, tadi sifat orang mukmin, ini sifat orang kafir pula. Bila dimasukkan di dalam kubur, maka datanglah kepadanya malaikat seraya menggertaknya. Apa yang telah engkau sembah? Apa yang telah engkau sembah? Maka orang kafir tak boleh jawab. Tidak tahu, kata orang kafir. Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai orang ini? Ditunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menjawab, orang kafir menjawab, aku berpendapat sebagaimana orang lain mengakuinya. Ikut-ikutan. Para malaikat itu memukulnya dengan palu yang berbuat daripada besi pada bahagian di antara kedua telinganya. Ini kedua telinga belakang ni. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan juga manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Mardawi. Yang ketiga, apalagi hadis daripada Anas yang menceritakan tentang fitnah kubur dan juga pertanyaan dua malaikat. Anas juga menuturkan sebagai hadis marfu' bahawa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, malaikat Munkar dan Nakir akan masuk ke dalam kubur seorang mayat setelah mereka berdua menyuruhnya duduk. Malaikat Munkar Nakir masuk dalam kubur, menyuruh mayat tu supaya dia duduk. Jika dia seorang mukmin, keduanya akan bertanya. Malaikat berdua-dua akan bertanya. Jika dia seorang mukmin, siapa Tuhanmu? Okey, Allah jawabnya jika dia seorang mukmin. Siapa nabimu? Dengan lebih lanjut, malaikat bertanya. Dia menjawab, mayat orang mukmin menjawab, Muhammad. Siapa imammu? Kata malaikat Munkar dan Nakir, Al-Quran. Dia kata orang mukmin itu. Kemudian keduanya melapangkan kubur itu. Kubur itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mayat itu orang kafir pula, keduanya akan bertanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu, jawabnya. Siapa nabimu? Tanyanya lebih lanjut. Dia memberikan jawapan yang sama, tidak tahu. Siapa imammu? Dia menjawab, aku tidak tahu.
Kemudian kedua malaikat itu memukulnya satu kali dengan tongkat hingga kuburnya mengeluarkan api yang menyala-nyala. Mereka pun bersempit kuburnya hingga tulang-tulang rusuknya bercerai-berai. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, ada 3 hadis daripada Anas yang menceritakan kepada kita perihal fitnah kubur dan pertanyaan 2 malaikat, ya, yang telah disebutkan sebentar tadi. Yang kedua pula hadis daripada Al-Barra dan Tamim, iaitu sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Maksudnya hadis Barra dan Tamim ni sama seperti mana yang dinukilkan oleh hadis dalam hadis Anas, yang dibawa oleh Anas. Yang ketiga hadis Bashir, iaitu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani dan Ibn Sakan dari Ayyub Ibn Bashir yang diterimanya dari ayahnya. Dia berkata bahawa dahulu di kalangan Bani Umayyah pernah terjadi pergolakan. Lalu Rasulullah SAW berangkat ke sana untuk mendamaikan mereka. Mendamaikan siapa? Mendamaikan orang-orang Bani Umayyah ni. Ada sedikit perselisihan faham. Kemudian beliau menoleh ke suatu kubur. Ketika Nabi pergi ke sana tu nak mendamaikan orang-orang Bani Umayyah tu yang bertelingkah tu, yang berselisih faham tu, Nabi toleh kepada kubur, satu kubur. Nabi toleh ke kubur. Lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang mengiringinya, kalian tidak mengetahui. Jadi sahabat-sahabat pun terkejutlah, kehairanan. Kalian tidak mengetahui, kata Nabi kepada sahabat-sahabat. Lalu ditanyakan kepada baginda mengenai hal itu. Kemudian baginda menjawab, sesungguhnya orang ini ditanya mengenai diriku, tetapi dia menjawab tidak tahu. Allahu Akbar. Nabi pergi satu hari mendamaikan puak Bani Umayyah ni yang bertelingkah. Tiba-tiba Nabi pusing kepada satu kubur. Nabi kata kepada para sahabat, kalian tidak mengetahui. Maka sahabat-sahabat pun kehairanan, tanya kepada Nabi, apa maksud Nabi? Tu, kubur si Fulan bin si Fulan tu, dia sedang disoal oleh para malaikat berkenaan dengan aku, berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak dapat jawab siapa aku. Dia tak boleh jawab siapa lelaki itu yang digambarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Astagfirullahalazim, ya. Yang keempat, hadis Thauban, iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan dari Thauban. Dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang mukmin meninggal, solat akan berada di sisi kepalanya. Solat akan berada di sisi kepalanya. Sedekah berada di sebelah kanannya. Dan puasa berada di sebelah dadanya. Ini bertepatanlah kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang biasa kita dengar kan. Yatba'ul mayyit salas. Mayat itu diikuti oleh 3 perkara kan. Ikut jenazah pergi ke kubur, 3 perkara mengiringi mayat. Fayarji'u ithnani, 2 akan balik. Wa yabqa wahid, kekal dekat kubur tu 1. Biasa kita dengar hadis ni kan. Yatba'ul mayyit salas. Mayat itu bergerak ke kubur diikuti oleh 3. Ithnani fayarji'u ithnani, 2 balik semula. Bila selesai ke bumi, 2 balik. Wa yabqa wahid, maka kekallah 1 di situ. Yatba'u ahluhu, siapa yang mengikut dia? Ahli keluarga dia. Wa maluhu, dan juga harta bendanya. Wa amaluhu, dan juga amalannya. 3 perkara mengiringi jenazah, ya, saudara mara, harta dan juga amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka baliklah ahli keluarganya dan juga harta bendanya, ya. Wa yabqa amaluhu, maka kekallah di situ siapa? Amalnya. Jadi ini yang dinyatakan oleh hadis daripada Thauban berkenaan dengan fitnah kubur, dan juga persoalan dua malaikat. Bila mati masuk saja dalam kubur, maka solat akan berada di sisi kepala. Jadi kita perelokkanlah solat kita setiap hari semakin kita khusyuk ketika mana kita ini solat. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi perbuatan yang sia-sia.
Sebab perbuatan yang sia-sia itu bila kita lakukan menyebabkan bila kita solat susah nak khusyuk kan. Kita tengok movie kan, tengok movie tiba-tiba azan, terus kita ambil wuduk terus pergi menghadiri solat kan. Jadi apa yang kita tengok tadi tu terbawa-bawa kan dalam solat kita kan. Sekolah terlebih kurang banyak akan teringat apa yang kita. Sebab tu dia suruh hadir awal ke masjid, hadir awal ke masjid, berwuduk daripada rumah, tenangkan diri dahulu sebelum kita masuk saf, sebelum kita masuk menghadiri solat secara berjemaah. Begitu juga sentiasa diingatkan kepada kita dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan daripada mengingati Allah ya. Siapa? Harta benda kamu. Siapa lagi? Juga anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Jangan sampai harta benda, anak pinak melalaikan kita daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al zalika, siapa yang berbuat sedemikian, faulaika humul khasirun. Siapa yang buat macam tu, maka dia tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Al-munafiqun. Salat berada di sisi kepala, sedekah berada di sebelah kanan, dan juga puasa berada di sebelah dada ya. Yang kelima, hadis Jabir. Hadis Jabir menceritakan tentang apa? Fitnah kubur dan juga persoalan malaikat. Yang kelima, hadis Jabir, iaitu diriwayatkan daripada melalui jalan Ibn Zubair. Dia pernah bertanya kepada Jabir Ibn Zubair Ibn Abdullah, Jabir bin Abdullah, mengenai malaikat Munkar dan Nakir. Dia menjawab kepada Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya, macam mana rupa malaikat Munkar dan Nakir itu? Apa kata Nabi? Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya kelak. Jika seseorang telah dimasukkan ke dalam kuburnya, dia telah ditinggalkan oleh para sahabatnya, semua dah balik, ahli keluarga semua dah balik, harta benda semua dah balik, ahli keluarga semua dah balik, harta benda semua dah balik, tinggal dia dekat situ, amalan dia dekat situ. Akan datang kepadanya malaikat, akan datang kepadanya malaikat. Ini gambaran siapa? Malaikat Munkar Nakir. Sahabat tanya, macam mana malaikat Munkar Nakir tu? Ini Nabi terangkan, malaikat dengan herdikan yang sangat keras seraya bertanya. Datang malaikat Munkar Nakir dengan herdikan. Macam mana kita rasa kita kena herdik? Takut kita sekolah dulu kena herdik dengan guru disiplin ni. Itulah, ini lagilah dalam malaikat dalam kubur seorang-seorang diri ya. Dalam keadaan gelap begitu, datang tiba-tiba dua malaikat dengan suara herdikan yang sangat keras seraya bertanya, bagaimana pengakuanmu mengenai orang ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin akan menjawab, jika dia orang mukmin, dia akan menjawab, aku mengakui bahawa dia adalah hamba sekaligus rasulnya. Dan begitulah huraiannya seperti mana hadis-hadis yang terdahulu. Nak disebutkan kat sini tentang sifat Munkar dan Nakir itu, dia datang dengan suara herdikan yang sangat keras ketika mana dia bertanya kepada jenazah. Seterusnya muka surat belakang, muka surat 188. Dari Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah juga diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang mayat telah memasuki kuburnya, akan diperlihatkan kepadanya pemisalan matahari pada saat terbenam. Lalu dia duduk mengusap kedua matanya, seraya berkata, mayat itu berkata, biarkan aku mengerjakan solat. Ini hadis daripada Jabir. Nak menunjukkan kepada kita ada mayat jenazah ni ditunjukkan pemisalan matahari nak terbenam. Pada ketika itu kan kita bila matahari terbenam, kita pun dah ready nak sembahyang, dah mandi apa semua kan. Kebiasaan kita nak datang ke surau nak sembahyang. Gitulah juga diperlihatkan ketika dalam kubur nanti. Lalu dia duduk sambil mengusap mata-matanya. Dia mengusap mata-matanya. Biarkan aku mengerjakan solat. Malaikat kata tak ada dah solat masa ni. Tak ada solat dah masa ni. Solat ketika mana? Ketika hidup.
mati macam ni dah tak ada lagi solat. Jika orang mukmin, lihatlah seperti pengantin, ya. Kalau orang yang kafir, orang yang melakukan ingkaran kepada Allah SWT, penatlah dia untuk menjawab soalan-soalan daripada malaikat dan juga menerima azab daripada Allah SWT. Dia kata ini sebagai fitnah kubur, azab kubur. Surat 189. Kita ambil pula yang ke-6. Tadi yang kelima daripada Jabir, kita ambil yang ke-6. Surat 189, hadis Huzaifah. Hadis Huzaifah menceritakan tentang fitnah kubur dan juga soal malaikat. Macam mana pula? Iaitu sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Sama. Hadis Huzaifah ini sama seperti hadis-hadis yang diterangkan oleh imam-imam yang terdahulu. Yang ketujuh, hadis Damrah ibn Habib, iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Dia mengatakan penguji di kubur itu ada 3. Penguji di kubur itu ada 3, Munkar, Nakir dan Ruman. Kata hadis ni, wallahu alam. Masih dari Damrah ibn Habib, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Lal dan Ibn Jauzi sebagai hadis marfu', dikatakan penguji di kubur itu ada 4, malaikat Munkar, Nakir, Nakur dan tuan mereka Ruman. Imam Al-Jauzi mengatakan hadis ini tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Syekh Al-Islam Ibn Hajar Al-Asqalani pernah ditanya, apakah ada malaikat yang datang kepada seorang mayat yang bernama Ruman? Ruman, betul ke ada malaikat Ruman? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menjawab hadis itu diriwayatkan dengan sanad di dalamnya mengandungi suatu kelemahan. Jadi yang biasa kita dengar Munkar dan Nakir lah, ya tuan-tuan. Surat sebelah yang ke-8, hadis daripada Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Ibn Abu Ad-Dunya dalam At-Tahajjud, Ibn Durais dalam Fadail Al-Quran, dan Hamid Ibn Zanzawaj dalam Fadail A'mal. Dia mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun pada suatu malam, hendaklah dia mengeraskan bacaannya, kerana suara kerasnya itu akan mengusir syaitan dan jin-jin yang fasik. Para malaikat yang berada di udara serta para penduduk mendengar bacaannya tersebut dan mengerjakan salat bersamanya. Apabila malam itu telah berlalu, malam tersebut bertahunan kepadanya seraya mengatakan, ingatlah dia akan waktunya dan berlemah lembutlah kepadanya. Jika kematian telah mendatanginya, Al-Quran yang kita baca tu, Al-Quran yang kita baca tu akan datang dan berdiri di sisi kepalanya ketika orang-orang sedang memandikannya. Saat kita mandi tu, kerja kita lepas kita suka baca Quran, nanti saat kita orang mandikan kita tu, dia akan berada di kepala kita. Jika mereka telah selesai memandikannya, usai memandikannya, selesai memandikannya, Al-Quran masuk berada di antara dada dan kafannya. Al-Quran akan masuk di antara dada dan kafannya. Jika telah dimasukkan dalam lubang kubur dan datang kepadanya malaikat Munkar dan Nakir, saat itu Al-Quran keluar. Al-Quran keluar dan mengambil posisi di antara dirinya, iaitu mayat dan kedua malaikat. Dia dah masuk dalam kafan kita. Tiba-tiba saat orang semua dah balik, kita dengar tapak kaki orang semua balik, tiba-tiba muncul 2 malaikat nak tanya kepada kita. Pada ketika itu, Quran yang kita baca tu, Quran yang kita amalkan tu, Quran yang kita hafal tu, dia akan keluar. Dia akan duduk di antara posisi kita sebagai mayat dengan 2 orang malaikat yang nak tanya kita tu, Munkar dan Nakir. Kemudian kedua malaikat itu berkata kepadanya, kedua malaikat itu mengatakan kepadanya, kepada siapa? Kepada Quran yang muncul sebagai seorang lelaki tadi itu, menjauhlah kamu dari kami, pergi jauh, jauh darah kamu daripada kami, kerana kami ingin mengajukan pertanyaan kepada si mati. Kamu ni siapa? Tepi, kata malaikat Munkar dan Nakir. Pergi jauh. Aku nak tanya, kami nak tanya kepada si mati ni. Dia menjawab. Dia tu siapa? Al-Quran tu menjawab, demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri darinya sehingga aku dapat memasukkannya ke dalam syurga. Besarnya tu pembelaan. Sebab tu Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran tu 2 saja pada kita nanti di dalam kubur.
Sama ada dia menjadi peguam bela kita, hujjatun laka, dia akan bela ke, bela dengan malaikat munkar nakir. Dia yang akan bela kita. Dia yang akan jawab untuk bagi pihak kita. Hujjatun laka, dia akan membela kita. Au alaika, ataupun Al-Quran itu akan mendakwa kita. Akan mendakwa kita. Kita tak membacanya, kita tak beramal dengannya, kita tak ikut apa yang diperintahkannya, apa suruhannya, maka dia akan menjadi peguam cara kepada kita, mendakwa kita, ya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Kemudian Al-Quran itu melihat ke arahnya, melihat kepada si mayat seraya menanyakan, apakah engkau mengenalku? Apakah engkau mengenalku? Tidak, jawabnya. Mayat itu kata, aku tak kenal engkau. Siapa engkau ni? Tiba-tiba datang malaikat nak bertanya kepadaku. Tiba-tiba muncul engkau. Engkau ni siapa yang membela aku ni? Lalu lanjut Al-Quran berkata, aku adalah Al-Quran. Aku adalah Al-Quran. Akulah yang menjadikanmu bangun sepanjang malam. Sebab akulah dulu engkau bangun sepanjang malam baca aku. Sebab aku dulu engkau paksa diri kau bangun tengah malam, kau tahajud, lepas tahajud kau baca aku. Nabi sampai bengkak-bengkak kaki kan membaca dalam solatnya. Yang menjadikanmu haus panjang siang kan, khususnya dalam bulan Ramadan lah kan. Dahlah kita berpuasa, kita banyak pula ratil Quran tartila, kita banyak bertadarus membaca Al-Quran di siang-siang hari, terutamanya lagi dalam bulan Ramadan kita nak khatamkan Al-Quran, ya. Mencegah nafsu, kerana kamu baca aku, kerana kau menjaga adab-adab aku, kau mencegah nafsu kau, kau mencegah nafsu kau, pendengaran dan juga pandanganmu. Jadi engkau akan mendapatkanku di antara teman-temanmu, teman yang paling jujur, dan di antara saudara-saudaramu, saudara yang paling jujur. Engkau mungkin ramai teman kat atas dunia dulu, engkau mungkin ramai saudara-saudara di atas dunia dulu, tapi pada hari ini, sebagaimana yang engkau perlakukan dahulu aku dekat atas dunia dahulu, waktu malam kau baca, waktu siang kau baca, segala pendengaran, segala penglihatan kau gunakan untuk menelaah aku. Pada hari ini engkau akan tengok siapa sebenarnya teman kamu yang paling rapat, siapa sebenarnya saudara kamu yang paling rapat hari ini, kata Al-Quran. Oleh kerananya aku akan menyambutnya dengan senang hati. Setelah pertanyaan malaikat munkar dan nakir, engkau tidak menemukan kesulitan dan merasakan kesedihan. Selepas pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu, maka tidak ada lagi lah kesedihan, tidak ada lagi lah kesulitan. Sebab apa? Semuanya dijawab oleh Al-Quran. Yang kita baca dahulu, dia akan menjadi peguam bela kita. Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu akan menjadi peguam bela kamu ataupun peguam cara kepada kamu. Jadi pilihlah, kita pilih, kita sendiri yang pilih. Rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan dia menjadi peguam bela kita. Kalau kita tak nak baca dia, maka dia akan mendakwa kita, tak selamat kita, nanti. Apatah lagi dalam kubur nanti, dalam kubur nanti semuanya balik, dua balik, satu kekal kat situ. Apa dia? Amalan kita lah. Antara amalan kita ialah membaca Al-Quran yang akan menjadi menyelamatkan kita di alam barzah nanti, ya, ketika mana kita menjawab soalan-soalan daripada soal kubur. Muka surat 191 perenggan yang di bawah tu, Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini mengatakan ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan Abu Khaitamah dan Abu Abdul Rahman Al-Mukri dengan sanad yang disangkaurkan pada Ubadah bin Samit. Inilah tentang hadis yang dinyatakan oleh Ubadah bin Samit berkenaan dengan fitnah kubur dan juga pertanyaan malaikat. Yang kesembilan, hadis Ibn Abbas, iaitu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dia menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Umar, bagaimana pendapatmu jika kematian menjemputmu lalu dibuatkan lubang kubur dengan ukuran 3 depa? Ni 3 depa, 1, 2, 3. 3 depa kali 1 depa kali 1 jengkal. 3 depa 1 jengkal. Besar mana je? Ngam-ngam boleh masuk kita lah. 1, 2, 3. Okey, ukuran 3 depa 1 jengkal. 3 depa 1 jengkal, campur 1 jengkal.
Kali satu depa, satu jengkal. Dalam dia 3 depa, 1, 2, 3, satu jengkal. Lebar dia kan satu depa, satu depa, satu depa, satu jengkal. So ni je lah. So ni. Satu depa, satu jengkal. So ni je lah. Kat dunia ialah 22 kali 75. 22 kali 75. Dalam kubur, itulah keadaannya rumah kita nanti dalam kubur, ya. Kemudian datang kepadamu malaikat. Dalam suasana yang sempit itu, datang malaikat Munkar dan Nakir dengan kulit warna hitam. Ini hadis apa? Hadis Ibnu Abbas, menceritakan tentang fitnah kubur dan juga malaikat Munkar dan Nakir. Kulit berwarna hitam sambil menyerit rambut mereka. Seakan-akan suara keduanya seperti petir yang sangat keras, sedangkan kedua mata mereka seperti kilat yang sangat terang. Boleh bayangkanlah macam mana keadaan dua malaikat ni. Keduanya menggali lubang dengan taring-taring mereka, kemudian mendudukkanmu dalam posisi ketakutan. Duduk. Kita tengok pun takutlah dalam keadaan ni. Yang kehitam-hitaman, suara yang keras, suara seperti petir, mata seperti kilat, kemudian mendudukkan kita pula dalam posisi ketakutan, lalu menggoncang-goncang jenazah dan menakutimu. Umar menjawab, kalau ketika itulah aku, apa kata Umar? Ya Rasulullah, apakah pada hari itu keadaanku seperti keadaanku sekarang ini? Ya, jawabnya. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, dengan izin Allah aku akan menjawab keduanya. Sebab tu bila mana sebuah hadis disebutkan, bila masuk satu jenazah ke dalam lubang kubur, hadis daripada Utsman radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faza'a min dafnil mayyit, bila selesai saja mengebumikan jenazah, mengebumikan mayat, waqafa alaihi, Nabi duduk dekat tepi kubur. Nabi tak terus balik, Nabi duduk dekat tepi kubur. Qal wa qala, dan Nabi berkata, istaghfiru li akhikum, tolong minta ampun untuk saudara kamu ini. Tolong minta ampun untuk saudara kamu ini. Macam mana? Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu was'alu lahu tasbit, dan pohonlah at-tasbit. Tasbit itu apa? Lidah dia supaya tetap untuk menjawab soalan-soalan daripada malaikat. Kata Nabi, fa innahu al-an, sekarang ni lelaki ni, mayat ni, yus'alu sedang disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini Nabi bagi tahu pada kita. Bila selesai saya kuburkan jenazah, maka duduk di tepi kubur. Nabi kata kepada sahabat, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun untuk saudara kamu. Kita doalah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi lanjutkan lagi, was'alul lahu tathbit, mohonlah untuk saudara kamu ini at-tathbit, supaya lidah dia dapat menjawab la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat menjawab, siapa yang sembah Allah? Siapakah lelaki ini? Muhammad. Siapakah imam kamu? Al-Quran. Dapat menjawab dengan lidah yang fasih, at-tathbit. Okey, surah Ibrahim ayat 7. Masih lagi daripada Ibnu Abbas dari sanad Hasan, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayat akan mendengar suara sengkaul mereka, orang-orang yang menghantarkannya ketika mereka meninggalkannya. Kita akan dengar tapak kaki mereka balik. Setelah itu dia didudukkan. Lepas tu kita akan didudukkan. Lalu ditanya, siapa Tuhan kamu? Malaikat tanya, Allah, jawabnya. Apa agamamu? Dia menjawab Islam. Pertanyaan selanjutnya, siapa nabimu? Muhammad, sahutnya. Apa ilmumu? Ini soalan yang tanya tadi, kita tak jumpa lagi soalan yang keempat. Apa soalan yang keempat? Apakah ilmumu? Dia akan kembali menjawab, aku mengetahui, mempercayai, meyakininya, semuanya adalah dibawa oleh Al-Quran. Okey, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah nanti kita sambung masa yang akan datang, InsyaAllah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke surat 192.